أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati para Jabatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sambung kembali daripada pengajian kitab Sirah Nurul Yaqin yang pada asalnya pada minggu lepas, pada asal minggu lepas digantikan pada malam ini. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak walaupun hanya sekejap sahaja di antara maghrib dan isyak dapat kita ambil ibrah, yakni pengajaran. Di antara pengajaran-pengajaran yang kita sekarang ni di penghujung kitab dah. Kita sudah pun di penghujung kitab dan kita punya, saya ingat lebih kurang 2 bulan lagi habis ya. Ke bulan 12 ni ataupun bulan 11 ni habis. Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada bulan yang lepas kita sudah menyebutkan akan peristiwa yang berlaku, detik-detik yang amat memilukan, yang amat menyedihkan, iaitulah ketika mana Nabi SAW meninggalkan kita, yakni meninggalkan para sahabat. Nabi wafat, tuan-tuan, kita sebut Nabi wafat, dan ketika Nabi wafat ketika itu kita ulang banyak kali dah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tidak dapat menerima akan kewafatan Nabi SAW. Lalu ia terduduk kesedihan. Yang kata Sayyidina Umar, yang kata cengeng ni tuan-tuan, yang kata garang ni, tak dapat terima, terduduk kerana kesedihan, kakinya terasa terlalu lemah, tak mampu lagi nak menerima akan berita ini. Kerana apa tuan-tuan? Kita sebut banyak kali dah, kerana sahabat ini dia punya sayang akan Nabi ini sanggup, maksudnya bagi jiwa dan harta mereka untuk Islam. Tak pernah berkira tuan-tuan
walaupun mereka ini, sahabat ini baru masuk Islam, bukan asal Islam seperti mana kita lahir dari Islam. Maka bayangkan cinta akan Nabi itu sampai sanggup mempertahankan Nabi, mempertahankan Islam. Maka di sinilah kita sebut banyak kali dah tuan-tuan, bahwasanya apa yang ditanggung oleh sahabat ini kerana disebabkan sifat kasih sayang yang ada pada orang yang beriman. Kita orang yang beriman ni tuan-tuan. Maka sebab itulah kita sebut peristiwa itu menyebabkan berlakunya pemilihan khalifah. Pemilihan khalifah itu akhirnya tuan-tuan, walaupun Nabi tidak dikebumikan, Nabi tak dikebumikan lagi. Nabi tak dikebumikan lagi. Maka Nabi tak dikebumikan. Belum lagi tuan-tuan, maka dipilih khalifah, buat musyawarah di antara para sahabat, lalu sepakat memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah selesai lantik, kita sebut bulan lepas ni, saya ulang balik, barulah diselesaikan pengebumian akan Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan kita sebut bulan lepas? Kenapa dipilih dulu ketua? Kerana memilih khalifah, memilih ketua, menguruskan sesebuah negara amat penting. Dia dipanggil fiqhul aulawiyat. Ya, menyegerakan jenazah tu, itu satu benda yang kena segera. Tapi dalam masa proses ni tuan-tuan, yang terdekat, maksudnya antara nak memilih pemimpin waktu itu dengan nak kebumikan, syuarat dulu baru selesai, supaya apa? Tidak berlaku fitnah. Tidak berlaku fitnah. Dia bukan benda yang senang tuan-tuan, bukan benda yang senang. Maka ketika mana detik yang amat pilu ni, saya sambung yang lepas, iaitu apabila Bilal bin Rabah melangkan azan dan beliau tidak dapat menahan kesedihan, lantas menangis waktu melangkan azan. Allah. Tangisannya itu diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka subuh pagi itu merupakan subuh pertama tanpa Nabi SAW yang amat mereka sayangi. Allah. Tuan-tuan bayangkan, sopa macam kita lah, kalau kata ayah kita ataupun sahabat kita tuan-tuan, yang mai sekali dengan kita, tiap-tiap pagi dia tak pernah miss. Dia subuh, dia mai. Tuan-tuan bayangkan bila dia tak ada, maka kita akan terbayang tak? Ya, kita akan terbayang muka dia. Dialah yang rajin istiqamah, sembahyang jemaah, dialah rajin buat sekian-sekian, dia tolong ni buat sekian-sekian. Maka tuan-tuan, sudah pastilah kita akan teringat dan kita akan mengingati akan jasa dia tuan-tuan, pengorbanan dia. Maka sebab itulah sahabat ni, apatah lagi Nabi, lebih lagi. Begitulah yang berlaku kepada Bilal dan para sahabat yang lain. Jenazah Nabi yang mulia berada di dalam bilik keluarganya, menutup pintu tanpa sesiapa dapat memasukinya. Kemudian mereka memandikan akan jasad Nabi SAW pada pagi hari Selasa. Oleh siapa? Oleh keluarga baginda SAW yang terdekat. Yang terdekat ni maksudnya hak keluarga lah. Abbas, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Qasam. Semua ni tuan-tuan, mereka lah keluarga Nabi. Sebab itu afdal. Ni saya sebutlah afdal tuan-tuan. Waktu mandi jenazah ni, walaupun kita sebut memang ada tukang mandi jenazah, di masjid ada, di surau pun ada, tapi afdal dah kalau keluarga tu sendiri, ya lebih afdal. Itu saya sebut. Pak kita mati, mak kita mati tuan-tuan, kita ataupun kita ni anak, kita ni cucu, tok wan kita mati, kita cucu ni afdalnya.
Tukang jenazah pun dia akan panggil, ni tak ada ke adik-adik yang nak main tolong mandi sekali? Kan? Dia mesti tanya. Bila dia tanya tu maksud apa? Nak abang kata, ya, kerana itu adalah sunnah afdalnya keluarga adik-adik. Sebab apa adik-adik tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita akan pegang lembut dia. Tidak? Sama tak dengan orang tak bisa duduk sekali? Tak sama. Pegang elok, kita gosok pun gosok dengan kasih sayang. Dengan pegangan tu, pegang tu tanda sayang. Untuk kita ke arwah mak ayah kita ke siapa ke tuan-tuan ayah kita sayang, kita belai, kita lembut ya. Tak sama dengan orang biasa. Itulah kita nak buat apa? Kalau kata mak kita ataupun ayah kita, itulah seorang anak dia membalas jasa mak ayah dia bila dia mandi. Ya Allah, sebab masa mandi tu dia akan sebut apa? Ya Allah, ampunlah dosa ayahku ya Allah. Tidak. Ya Allah, ampunlah dosa makku ya Allah. Kalau orang tukang mandi, dia hanya sebut Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fah. Sama tak sama? Maka anak atau cucu adik-beradik lebih afdal mandi. Tukang jenazah ni dia hanya tengok belakang je. Dia akan tengok, okey, tak mana lagi tak kena. Dia suruh, okey, buat macam ni. Tak mana ni tak kena. Pusing badan, pusing. Semua kita buat. Anak-anak buat. Nampak tak tuan-tuan? Allah. Sebab tu kita kena pesan kat anak-anak. Pesan kat anak-anak, kalau boleh bila ayah mati, hang kena mandi. Pakat dengan adik-beradik. Mak mati hampa, hampa jangan duduk saja. Jangan duduk saja. Jangan duduk biar tukang jenazah yang mandi. Hampa pergi tolong mandi sekali. Kita kena pesan tuan-tuan. Kena pesan. Bagi anak-anak yang kita dah pesan, kena pesan sungguh-sungguh. Sebab benda ni tuan-tuan, benda berkaitan mandi ni yang memang kena ada ilmu. Sebab tu persediaan tu kena ada. Dan tak ada ilmu pun, kita ada tukang jenazah, dia akan bagi beritahu macam mana cara-cara dia. Yang penting kita mau dengan tak mau je. Mau dengan tak mau je. Nampak? Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan tengok, ada keluarga Nabi sendiri, orang lain dah. Ada keluarga Nabi sendiri yang memandikan Nabi. Yang memandikan Nabi. Jadi kena pesan tuan-tuan, kena pesan. Kemudian manakala Usama dan Syakran bekas hamba yang dimerdekakan, yang menjurus ayak tadi, ayak, dan Aus bin Khalid pula menyandarkan jasad yang mulianya ke dadanya. Kan stay dulu tuan-tuan. Bila mandi, yalah kalau kita dah ni dah senang dah. Angkat, tahan dah. Yang ni sahabat ni dia menahan dadanya. Jasad Nabi tu sandak di dada dia. Bagi rata ya elok apa semua ni. Dibuat dengan teratur. Dah selesai tuan-tuan dimandikan akan jasad Nabi SAW, maka dikafankan akan jasad Nabi itu dengan 3 helai kain kapah berwarna putih, tanpa dijahit, tanpa baju dan serban. Ini disebut dengan kita. Sebab tu kenapa kena ada 3 dia tak? 3 kain kapah tu kan. 3 tanpa baju. Sebab lain ni senang. Kalau kita pergi kursus jenazah, dia akan ukur elok, dia tengkok tu potong sarung ya. Gitu. Dia cara dia. Dia sarung tu. Maka tuan-tuan, begitulah yang berlaku dan itu yang kita buat. Dan mereka berkhilaf, ni bisa ulama khilaf. Mereka berkhilaf tentang tempat hendak dikebumikan. Pada masa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu pernah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi sebut tiada seseorang nabi yang dicabut nyawanya melainkan dikebumikan di tempat nyawanya dicabut. Mana tempat Nabi dicabut? Rumah Nabi. Sebab tu yang kita pergi ziarah. Itulah tempat Nabi tuan-tuan. Yang kita pergi tu bilik, yang kata bilik tuan-tuan,
Nabi keluar sebab Nabi ni dia dengan kata masjid tu, Nabi keluar terus. Nampak tak? Nabi keluar tu terus untuk jadi imam subuh. Maksudnya rumah Nabi tu dalam masjid. Bukan masjid, dia bukan masjid. Keluar tu Nabi keluar tu. Sebab tu kalau tuan-tuan kita sebut bila ini kalau cerita sunnah lah. Sunnah ni kalau kata di masjid lah. Kalau kata di masjid ni tuan-tuan, dia akan buat bilik tidak? Bilik imam tu dia buat. Lepas tu terus dia akan pergi jadi imam tidak? Nampak? So imam ni selalunya seeloknya dia akan duduk pada hari Jumaat lah. Hari Jumaat ke ataupun solat biasa, solat fardu. Dia dekat-dekat hujung baru dia keluar. Itu sunnah, dia keluar. Masa imam keluar, maka kita pun bangun. Tapi kalau masjid besar ni maksudnya luah. Bukan hari Jumaat ni, hari cerita hari biasa. Nak kena pergi jauh, maka bangkit awal. Tidak lagi, Tok Imam dah duduk depan dah. Kita duduk balik lagi. Tok Imam duduk sebut sawu sufufakum rahimakumullah. Duduk ujung je. Nampak tak? Sebab tu beza kalau di surau cerita di masjid besar USM contoh. Masjid Kampung Bangui, masjid saya duduk berkhidmat sekarang ni, Masjid Kampung Bangui. Kalau tuan-tuan singgah di Masjid Kampung Bangui, pokok Senar, tepi jalan ni ke arah Redang. Saya berkhidmat di situ. Lalu di situ lah, alhamdulillah. Masjid tu besar, masjid tu lah. Dulu masjid lama. Kalau tuan-tuan ingat lah, dulu masjid lama. Lalu tuan-tuan lalu masjid tu alhamdulillah besar lah. Baru dia buat. Ya, masjid baru 2019 siap, tak silap saya. Maka bayangkan, jadi kita kena keluar awal. Sebelum qomat nak habis, kena keluar awal. Walaupun ada yang sebut qad qamatis solah, namun yang lebih afdal di habis terus. Baik. Tapi tuan-tuan tengok keadaan qadiyah, maksudnya keadaan tempat. Maksudnya kalau masjid luar kena bangun awal lah. Ni pada belakang duduk balik lagi kan. Tok Imam duduk tunggu ni, penuh soh tamu. Bayangkan tuan-tuan, soh tamu tu 50 orang. Contoh, ataupun soh tamu tu 25 orang. Jenuh nak tunggu dah. Jenuh nak tunggu. Bila nak penuh ni? Duduk lambat. Maka kena cepat, segerakan. Apatah lagi hari Jumaat. Ni hari Jumaat. Jumaat ni kena lagi cepat. Sebab tu kalau saya lupa dalam kitab mana saya sebut. Dia sebut dalam kitab Imam wal Makmum. Kitab Imam Makmum. Hukum ketika mana solat Jumaat ni tuan-tuan, bila qomat, doa baca lepas qomat tu sunat. Tuan-tuan kena segerakan untuk penuhkan sah di hadapan. Tidak diutamakan doa tu. Maksudnya tuan-tuan baca doa dulu, tuan-tuan tak penuh je sah. Dia kena segerakan sebab doa ni sunat. Afdalnya tuan-tuan penuhkan sah di hadapan. Sambil-sambil tak apa, jalan. Ni dah ada setengah tu dia buat lambat. Bayangkan hari Jumaat. Duduk. Bayangkan hari Jumaat. Ni tuan-tuan, bayangkan hari Jumaat ni. Ni cerita betul. Tengah-tengah Pasal Jumaat ni luar. Tengah-tengah tu putus sah. Putus sah. Bayangkan bila putus sah, orang putus sah tu tak dapat pahala jemaah. Dan yang ada rugi. Kerana disebabkan apa? Ramai yang tak mau segerakan penuhkan sah. Walaupun Tok Imam ni tuan-tuan, dia tak ada lama. Lepas khutbah dia turun saja, dia dipanggil mualat. Mualat ni dia kena bersambung. Dia tak ada lambat. Dia cakap banyak-banyak. Dia hanya abang, sawu suku apa semua, penuhkan sah di hadapan. Dia terus kena Allahu Akbar. Dia tak ada lama. Sebab tu kenapa khutbah ni rukun tuan-tuan. Wajib. Sebab tu kalau kita sebut antara zikir dengan khutbah. Ada zikir tuan-tuan buat keluar tasbih, baguslah tu. Subhanallah. Orang duk khutbah, mana afdal? Khutbah. Zikir ni
Tuan-tuan boleh buat tak lagi lepas Jumaat? Boleh. Patutnya orang yang mengaji dia tinggal zikir. Zikir ni sunat. Tuan-tuan buat untuk diri sendiri. Yang wajib ialah dengar khutbah. Tapi ada setengah dia duduk subhanallah, duduk ratib. Itu bukan afdal. Kalau dia mengaji, maka dia akan faham kata khutbah tu wajib dengar. Sebab tu kenapa itu imam pesan jangan lena dengan sengaja. Jangan main telefon bimbit. Tak larang duduk dengar lah, setiap minggu duduk dengar. Setiap minggu. Memang ada dalam teks. Memang saya, macam kita Tok Imam kita baca, memang ada dalam teks dan memang disuruh pesan. Pasal memang kerja kita duk menyembang, kerja kita ada setengah duk main telefon, ada lena dengan sengaja. Tak sengaja tu cerita lain. Tak sengaja ni memang tak lena terus. Memang ada dalam teks. Sebab tu kalau orang kata setiap minggu, ada pairah, dia kata pairah. Memang ada nanti dalam teks. Jabatan agama. Kan? Baik. Kecuali kalau Tok Imam jemputan ya. Tok Imam jemputan dia tak baca lah tu. Dia baca ringkas-ringkas ya. Okey, baik. Jadi begitu tuan-tuan. Sebab kita nak sebut apa tadi? Afdal. Keutamaan. Kita nak sebut keutamaan. Benda yang sunat, benda yang rukun yang mana? Baik. Maka ketika itu yang kita sebut tadi, Nabi kata bila aku mati, kubumikan di tempat aku mati. Maka di situlah maka selepas Sayyidina Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beri pandangan, maka Talha ni Al-Ansari mengangkat hamparan tempat wafatnya Nabi, lalu digali liang lahatnya di situ, yang kata di rumah Nabi itu sebelum dikebumikan. Maka kata pengarang rahimahullah taala, jasad yang mulia iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam disolatkan secara masing-masing. Secara masing-masing tanpa imam. Ada sebut macam tu. Mereka dimasuki ke bilik di mana jenazah Nabi berada seramai 10 orang secara bergilir-gilir. Solat ke atas jenazah dimulakan oleh keluarga dulu. Kemudian muhajirin. Muhajirin siapa? Orang Mekah. Muhajirin itu maksudnya orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tu orang muhajirin. Kemudian yang orang Ansar. Orang Ansar siapa? Orang Madinah. Senang istilah tu. Maka orang Ansar lelaki sebelum perempuan diikuti oleh kanak-kanak. Semua ini tuan-tuan, suatu solat jenazah tu memakan, kata ulama, memakan masa sehari suntuk sehinggalah memasuki malam hari Rabu. Maka apabila dikebumikan ke dalam lahat tanah, dimasukkan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ni anak Nabi. Ya Anas. Kata Fatimah kepada Anas, wahai Anas, berhati-hatilah kamu meletakkan tanah ke atas tubuh badan Nabi SAW. Tu kata anak tu. Kan? Macam kita. Kita dah ada memang macam saya sebut dah tadi, tukang jenazah dah ada. Tapi afdalnya siapa? Keluarga. Tukang gadi liang ni tuan-tuan ada. Tapi dia akan sebut ada anak tak? Mai turun. Dia akan kata mana anak? Anak adik-adik kah? Turun, sambut lagi, nak susun macam mana apa semua, nak ambil tanah letak elok-elok. Kemudian masa nak tolak pelan-pelan apa semua. Nanti kita sebut tadi, anak ni bila anak yang buat, dia lain tak? Lain. Adik-adik maksudnya ahli bapa tu yang buat, lain. Kalau orang biasa buat macam biasalah, kita pun tarik main tarik lah. Kita tak, masa kita tak ada hubungan. Walaupun kita tahu, kita kenal dia, tapi dia sudut hubungan rapat, duduk sekali, rumah sekali, senang susah sekali, dia tak sama. Maka di situlah Fatimah kata dekat Anas, pelan-pelan. Bahasa mudah kita pelan-pelan. Sebab tu kalau kata tinggal tempat lah, ada tanah pasir ni, macam saya pergi di masjid masa ada adik-beradik kubumi di Mata Pasir, kubur Mata Pasir. Kubur Mata Pasir kalau tuan-tuan pergi, pasir. Tu nama Mata Pasir. Memang pasir semua. Pasir putih. Hang silap saya. Habis. Tu dia pesan, dia kata jangan duduk tepi. Jangan ramai. Biar ya berapa orang ya. Kan? Jauh lebih. Habis jatuh balik. Tu contoh. Kalau ada setengah tu tanah kerah, terpaksa guna backhoe berada. Macam tu.
Macam-macam. Macam tuan-tuan. Tanah kubur yang ada ni dah. Cuma kita sebut, dan abang kata afdalnya tadi apa dia? Ahli keluarga tadi. Dia lah kalau boleh tolong jangan biar tok siap ke ataupun yang duk gali liang ke buat sepenuhnya. Kita lah pakat-pakat tolong mereka ni, kawan-kawan ke sahabat ke sila. Demikianlah kata pengarang, mereka menghadapi peristiwa ini yang amat menyedihkan ini dengan penuh sabar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi. Sebab tu tuan-tuan, saya ulang balik kata-kata ni. Apa dia? Antaranya pesanan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pesan, ayyuhan nas, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Yani pesanan Allah Taala dan juga pesanan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu Nabi wafat. Yani kita kena pegang. Kena pegang tuan-tuan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Sesungguhnya man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang sungguh-sungguh menyembah Muhammad, sebenarnya fa inna Muhammadan qad mata, sesungguhnya Muhammad ini sudah pun mati, meninggalkan kita, sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut, barang siapa yang beriman dengan Allah, maka yang menyembah akan Allah Ta'ala, maka ingatlah fa inna Allah la yamut, Allah itu hidup dan Allah tidak mati. Nak abang kata apa? Nak abang kata tuan-tuan, Nabi pun macam kita. Nabi macam kita. Kalaulah kita buat kerana Nabi saja, Nabi mati, Nabi wafat, kita tinggal apa hak Nabi ajak, apa hak Nabi bagi ilmu, wahyu daripada Allah Ta'ala, maka kita akan tinggal Islam. Dan sungguh lepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil alih sebagai khalifah, memang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpaksa untuk menentang golongan murtad yang keluar daripada Islam kerana peristiwa ini. Wa na'udzubillah. Ini yang saya kata berat tuan-tuan. Sebab tu dipesan oleh Sayyidina Abu Bakar ni kita pegang tuan-tuan. Pegang sungguh-sungguh. Disambung dengan ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul sebelum Nabi. Itu kita tahu kan tu. Maka kata Allah Ta'ala, afa imata, kalaulah ia mati ataupun qutila, ataupun ia dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, patutkah kamu balik menjadi kafir? Macam kita lah, saya bagi contoh mudah tuan-tuan. Mak kita, ayah kita ajak kita daripada kecil sampai kita besar, bab ngaji, bab apa, mak ayah mati, tak ada siapa dah nak panyak kita bab semayang, tak ada siapa dah nak tegur kita, nak marah kita, lalu kita tak semayang. Itu contoh mudah. Kita tak semayang, kita rasa bebas, pasal apa tak ada siapa dah nak nasihat kita. Lalu kita buat kerana siapa sebenarnya? Yang kita semayang ni kita buat kerana mak ayah ke ataupun kerana Allah? Begitulah keadaan yang disebutkan. Kalau sungguh beriman dengan Allah Ta'ala, maka dia akan redha, dia akan terima ketentuan Allah, dan dia akan istiqamah jaga Islam, nikmat iman dan Islam dia kerana Allah. Tapi sebaliknya, adakah Allah Ta'ala tanya kamu nak balik menjadi kafir? Dan ingatlah, kalaulah kamu balik menjadi kafir, maka ia tidak mendatangkan mudarat sikit pun pada Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala jawab pada orang yang murtad, yang keluar daripada Islam. Dan sebaliknya, wa sayajzillahu syakirin, Allah akan bagi balasan yang besar kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya orang yang istiqamah, syukur dengan nikmat iman dan Islam yang Allah bagi pada dia. Macam kita tuan-tuan, alhamdulillah, kita ni mak ayah kita ada juga, maksudnya
sebelum dia meninggal, ataupun ada lagi mak ayah kita tapi uzur ke, tapi kita tahu mak ayah kita tuan-tuan bagi ilmu, bagi sekian-sekian, supaya apa? Kita beriman pada Allah. Bukan hanya kita takut pada mak ayah kita. Rotan dulu kita tak ingat kena rotan ke kena apa ke tuan-tuan. Semua tu kerana kasih cinta akan kita supaya kita ikut perintah Allah. Ni kena ingat tuan-tuan. Kena pegang sungguh-sungguh ayat ini supaya tidak terjadi apa yang sudah pernah terjadi. Macam kita sebut hari ini, lahir dari Islam, tiba-tiba tuan-tuan apa jadi? Apa jadi tuan-tuan? Maka sebahagian daripada kita yang ada hari ini, dia Islam, tapi pakaian dia, kehidupan dia ikut Yahudi, ikut Nasrani, Kristian ataupun Majusi. Sebab tu Nabi sebut kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka anak yang lahir itu fitrah. Fitrah ni macam kita sebut kain putih. Putih sebersih tuan-tuan, kain putih. Lalu mak ayah dia, pak dia, fa abawahu, yang akan mencorakkan kain putih tadi, sama ada nak jadi yuhawidanihi, nak jadi orang Yahudi, maka dia akan jadi. Kalau tuan-tuan daripada kecil dah ikut track tu, ikut jalan tu, jalan ke arah tu, kan? Maka kita tak terkejut kalau dia besar dia jadi begitu. Kita tak akan terkejut kalau daripada kecil kita dah terikut dengan cara-cara Kristian, pakaian dia, percakapan dia, kehidupan mereka, terikut. Daripada kecil lagi mak ayah ajak macam tu. Kita tak terkejut kalau anak kita dibesar tuan-tuan dalam keadaan macam tu. Berlaku tak di Malaysia? Berlaku. Bukanlah maksud kita nak kata mereka ni jahat tak tuan-tuan. Memang kita sebut hidayah ni milik Allah, tapi hidayah perlu dicari, petunjuk Allah perlu dicari. Dan kita macam kita orang Islam, orang awam ni, yalah kita hanya boleh 3 benda ya. Yang berlaku ni 3 benda. Bila kamu nampak falyughayyirhu biyadihi, bila kamu nampak kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah kamu tegakkan, tegur kemungkaran tadi dengan biyadihi, dengan kekuasaan yang kamu miliki. Kalau kata dalam sebuah negara, kerajaan lah. Kalau dalam ketua keluarga, mak pak. Pak tu dulu. Pak. Pasal pak tu yang akan tanggung ni. Pak. Kuasa dia, atas dia. Kalau dia tak guna kuasa dia, suruh semayang, umur 7 tahun ajak semayang, 10 tahun tak semayang, rotan Nabi sebut, 10 tahun tak semayang, rotan tak buat. Maksudnya biar tak semayang. Maka besar pun tak semayang, maka tak upaya. Sebab kita tak ikut tuan-tuan. Maka sebab itu, siapa akan corak? Kita akan corak. Kita ada kuasa, kita corak. Maka kena utamakan, kena guna kuasa yang kita ada. Yang kedua ialah di peringkat pertengahan. Kita dah buat dah buat sekian-sekian, dah guna kuasa kita dah tuan-tuan, tak mampu. Kita hanya bilisani. Fa in lam yastati', Nabi sebut, kalau tak mampu maka kena cakap, kena tegur. Abang kata, ni abang kena jaga sembahyang, abang dah besar dah. Kita pun abang, kita kena abang. Sebab kita tuan-tuan takkan umur dah besar, takkan nak rotan lagi. Kita nasihat, kita bagi ingatan, bagi ini apa semua, supaya dia ingat tuan-tuan. Lah kali tak boleh juga, tak jalan juga. Kita dah usaha dah daripada tadi awal, biyadih, kuasa kita guna, bilisani guna juga, tak mampu juga, maka last sekali, fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Maka kita tuan-tuan, bila nampak kemungkaran, tuan-tuan, habis-habis lemah iman ialah benci akan kemungkaran tadi. Kita tak redha tuan-tuan, tak redha. Sebab tu walau bagaimanapun keadaan kita tuan-tuan, di keluarga kita tuan-tuan lebih memahami, maka mak ayah jangan pernah lupa untuk doa. Terutama sekali kalau doa mak lah. Doa mak, doa seorang mak, seorang ibu. Tapi syarat dia, mak ayah tu kena berubah, kena ikut Islam, kena jaga sembahyang, kena jaga sekian-sekian. Baru dah anak akan ikut, insya-Allah.
Dan selebihnya kita serah saja pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Saya mohon maaf kalau saya ada silap. Habis dah tajuk ni, tajuk kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung nanti pada yang akan datang. Cuma saya nak ambil mukadimah sikit saja. Mukadimah iaitu sebagai penutup tuan-tuan daripada kitab ini. Dalam kitab ni dia bagi tajuk yang terakhir, iaitu tajuk bab akhlak. Sebab apa disebut bab akhlak tuan-tuan? Kerana bab akhlak itulah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Saya nak baca dua saja, sikit saja tuan-tuan. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Allah menggunakan kesempurnaan dunia dan akhirat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang belum pernah diberikan kepada selain baginda, sama ada mereka yang datang sebelum atau selepas Nabi. Dalam bab ini kita akan kemukakan bahagian kecil daripada sifat dan adab yang dimiliki oleh Nabi SAW untuk menjadi contoh kepada kamu, yakni kepada kita, sehingga kita dapat mengikut jejak langkah Nabi SAW. Dengan itu kita layak mendapat kepujian di dunia dan di akhirat. Kita tuan-tuan, kitab daripada awal kita baca sampailah tajuk yang terakhir, tuan-tuan dah dapat manfaat. Walaupun kita macam dok kata dah tak penuh, maksudnya kita tak ikuti sampai daripada awal sampai habis, tapi kita ikut, sentiasa ikut, maka sepanjang itu insya-Allah kita dapat. Semoga Allah, kata pengarang, memberikan bimbingan dan hidayahnya ke jalan yang betul kepada saya, yakni kepada pengarang, dan kepada semua. Ketahuilah sifat-sifat yang agung, yang sempurna bagi manusia ada dua. Ini saya nak panti tahu ni. Ada dua. Iaitu yang pertama yang kita akan baca nanti, iaitu sifat yang pertama bersifat pembawaan semenjak lahir yang amat diperlukan untuk kehidupan dunia. Yakni maksudnya apa? Mestilah bersifat dengan sifat Islam, supaya kita dapat tuan-tuan gunakan dalam kehidupan dunia yang penuh mencabar. Sifat-sifat yang ada pada Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatamnah, itu semua asas tu. Itu asas tuan-tuan. Sifat yang ada pada Nabi dan sifat mustahil pada Nabi, semua tu asas dah. Budak-budak sekolah rendah mengaji dah. Pembohong, penipu, apa semua ni tuan-tuan, tidak amanah, tidak jujur, semua ni benda asas. Benda yang patutnya kita pegang. Yang kedua, bersifat boleh diusahakan yang menjadi tuntutan agama, yakni pemilik sifat ini dipuji dan ia boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersifat dengan sifat yang mengikut akan tuntutan agama. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita tak pernah persoalkan kenapa kita kena buat. Yang inilah yang mudah-mudahan kita akan bicarakan tuan-tuan pada bulan yang akan datang insya-Allah. Tajuk-tajuk yang terakhir ini, saya mohon maaf lagi sekali kalau salah dah silap apa yang disampaikan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah barakahnya daripada tajuk ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kefahaman kepada kami dalam urusan agama kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau kurnialah kefahaman seperti mana Engkau berikan kefahaman kepada para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama salihin. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami ya Allah dalam husnul khatimah, keakhiran yang baik bagi kami. Jangan Engkau matikan kami ya Allah dalam su'ul khatimah, yakni pengakhiran yang buruk bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.